kerana ada orang yang mengingkari kehujahan ijma'. Di mana ada orang dia mengingkari kehujahan ijma'. Dia kata ijma' tak mungkin berlaku. Maka ataupun dia orang kata ijma' ini bukan hujjah. Di mana ijma' di kalangan para ulama di mana menjadi hujjah mengikut pandangan keseluruhan dan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya kamu berbeza pandangan dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah, iaitu Al-Quran, war Rasul, dan Rasul, iaitu As-Sunnah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, mafhum ayat ini, dalam ayat ini, mafhum maknanya maksud yang difahami secara terbalik. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata, jika umat Islam tidak berselisih pandangan, maka pandangan mereka itu adalah hujah. Kalau difahami secara terbalik. Sebab Allah Ta'ala kata, kalau kamu berselisih, maka kamu kena balik pada Quran dan Sunnah. Sebaliknya, kalau kamu tak selisih, maka itu adalah hujah. Bila tak selisih, maka di sini menunjukkan bila tak selisih, itulah makna ijma'. Maka di sini menunjukkan ijma' menjadi hujah. Di sana ada hadis Nabi SAW, saya tambah sikit. Nabi SAW kata, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umat aku ini, dia tidak akan berhimpun ataupun sepakat di dalam perkara yang sesat. Kita tengok kepada pembahagian ijma'. Pembahagian ijma' ni ada dua. Ada ijma' yang sarih, ada ijma' yang sukuti. Saya sebut secara ringkas, saya tak tengoklah apa yang ditulis dalam buku teks. Yang dikatakan ijma' yang sarih. Sarih ni mana jelas. Dia menjelaskan, dia terangkan. Terang-terangkan. Gitu. Terang-terangan. Apa? Maknanya, semua ulama' mujtahidin ni, dia menyatakan pandangan dia. Semua kata. Semua menjelaskan bahawa pandangan dia ni macam ni, yang ni pun kata macam ni, yang ni pun kata macam ni. Semuanya sepakat dalam satu perkataan, ada satu hukum. Dan mereka menjelaskan. Ada menjelaskan dengan mulut mereka ataupun dengan perbuatan mereka. Mereka setuju bahawa hukumnya macam ini. Itu ijma' yang sarih. Sementara ijma' yang sukuti. Suku ni mana diam. Ijma' sukuti ni maknanya, sebahagian ulama' kata hukum ni macam ni, sebahagian lain senyap. Dia tak kata apa. Maka ini dipanggil kesepakatan dari sudut sukuti. Ijma' sukuti dipanggil. Di mana walaupun tak disebut dalam buku teks, ijma' sukuti ini, bukan ijma' sarih. Ijma' yang sukuti ini, para ulama' berbeza pandangan dari sudut kehujahannya, adakah dia dianggap ijma' ataupun tidak. Di mana ulama' Syafi'i dan sebahagian ulama' Maliki menganggapnya bukan ijma' dan menganggapnya bukan sebagai dalil ataupun sebagai hujjah. Tidak menganggapnya sebagai hujjah. La yu'addu hujjatan wala ijma'an. Dia tidak dianggap sebagai hujjah, tak dianggap sebagai ijma'. Sementara ulama' Hanafi, kebanyakan ulama' Hanafi, begitu juga ulama' Hanabilah, ulama' Hanbali, begitu juga sebahagian di kalangan ulama' Maliki, mereka menyatakan bahawa ijma' sukuti ini adalah hujjatun, dia adalah hujjah dan dia adalah dalil ataupun dia adalah ijma', dikira sebagai ijma'. Maka ulama' berbeza pandangan dari sudut ijma' sukuti. Adapun ijma' sarih, semuanya sepakat bahawa ia adalah hujjah. Dan ini yang dimaksudkan dengan ijma' yang kita sebut pada awal-awal tadi, yang menjadi dalil syarak, sepakat di kalangan para ulama'. Di sini disebut contoh. Jadi saudara pelajar boleh ambil macam ni je. Tak ikut di sini pun secara tepat pun tak apa. Di sudut tarikh tu, saudara ambil tarikh sarih, maknanya semua ulama' mujtahidin menyatakan pandangannya masing-masing. Gitu. Semuanya menjelaskan pandangan masing-masing. Kena ada point tu saja. Dan mereka sepakatlah. Sepakat dalam perkara tersebut. Adapun ijma' sukuti ini, kita ambil, kita kata sebahagian ulama' kata hukum macam ni, sebahagian lain tak kata apa, senyap. Tidak menyata, tak membantah, tak kata apa. Jadi walaupun dia orang tahu, dia tak membantah. Jadi adakah, kerana para ulama' dari sudut kehujahan lah, mereka kata tak semestinya mereka tak membantah itu, maknanya mereka mempunyai hukum pandangan yang sama.
mungkin mereka masih mengkaji. Ataupun kerana ada tekanan-tekanan yang menyebabkan mereka tak boleh menjawab hukum tersebut. Jadi, kita tengok contoh dia pula. Contoh yang disebut di sini, bagi ijma' sarih dan ijma' sukuti, bagi ijma' sarih haram makan lemak babi. Haram makan lemak babi seperti haram memakan dagingnya, haram mengahwini nenek moyang dan ke atas. Itu contoh dia lah. Di mana haram makan lemak babi ni sebenarnya ia adalah sepakat di kalangan ahli sunnah, tetapi ada sebahagian kecil di kalangan ulama zahiri. Walaupun pandangan ini bukan pandangan yang kuat dan bukan pandangan yang mu'tabar. Dia adalah pandangan yang syaz. Dia menyatakan bahawa lemak babi tak termasuk daripada larangan kerana dia orang melihat kepada kezahiran ataupun zahir nas. Allah Ta'ala kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Walahmul khinzir. Perkataan lahmul khinzir, daging babi. Allah Ta'ala sebut daging je dia kata, tak sebut benda lain. Jadi itu hujah dia orang, tapi pandangan tak tepat. Kerana kita di sisi ahli sunnah ia adalah haram lemak babi, dan berlaku ijma' di kalangan ulama-ulama ahli sunnah kebanyakannya bahawa ia adalah haram dimakan. Tapi saya kalau tengok contoh yang lemak babi ni, saya tak pasti sebenarnya dia ini ijma' sarih ataupun sebaliknya. Adapun percontohan bagi ijma' sukuti pula, dia kata wajib mengerjakan haji sekali seumur hidup dan hukum kafir bagi orang yang mengingkari kewajipan salat. Di mana kedua-dua ni pun juga saya melihat ada sedikit beberapa perkara yang saya rasa dia bukan termasuk. Bukan saya rasa, saya melihat beberapa kajian ataupun beberapa rujukan bahawa ijma' sukuti kalau dicontohkan dengan contoh ini sebenarnya tak tepat, kerana wajib mengerjakan haji ini adalah sepakat di kalangan para ulama kerana berdasarkan dalil yang jelas daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat itu adalah sepakat yang sarih. Sepakat yang sarih kerana kehujahan ataupun dalil daripada Quran dan sunnah berkenaan dengan kewajipan mengerjakan haji ini adalah secara ijma'. Secara ijma'. Begitu juga hukum kafir bagi orang yang mengingkari kewajipan sembahyang. Itu juga sepakat di kalangan para ulama. Sepakat di kalangan para ulama, orang yang ingkari, makna mengingkari bukan dia tak buat. Maknanya kalau dia tak buat malah tu tak jadi kafir. Itu khilaf di kalangan ulama. Ulama kita dalam mazhab Syafi'i kata tak jadi kafir. Sebagian ulama yang menyatakan kafir seperti dalam mazhab Ahmad yang kata kafir. Tapi di sini mengingkari kewajipan sembahyang, maknanya dia kata sembahyang tak wajib. Ini sepakat di kalangan ulama kerana dalil yang datang daripada Quran dan hadis itu jelas secara qat'i. Maka dia bukan termasuk daripada ijma' yang sukuti. Saya fikir mungkin penulis tersalah ataupun wallahu alam bisawab, kerana kedua-duanya ini termasuk daripada ijma' yang sarih yang haram seseorang itu mengingkarinya. Haram. Bukan haram. Bahkan kita kata kalau yang berkenaan dengan semayang, bila ada orang kata semayang itu tidak wajib, boleh menjadi kafir. Boleh menjadi kafir. Bukan sekadar haram saja, bahkan kalau orang tu kata bahawa haji tak wajib contoh, boleh jadi kafir juga. Orang tu kata bahawa salat tak wajib, boleh jadi kafir. Kerana ini adalah kewajipan yang sabit dengan nas yang qat'i. Nas yang qat'i, yang mana tidak ada andaian yang lain, melainkan maknanya adalah wajib. Adapun dari sudut kewajipan haji, syarat-syaratnya itu satu perbincangan lain lah. Siapa dia yang wajib itu satu perbincangan. Tapi kalau orang itu ada kemampuan cukup syaratnya, maka wajib itu sepakat di kalangan para ulama. Ini dari sudut contoh, saya tak tahulah, setakat contoh yang saya tengok di sini kurang tepat. Saya tengok contohnya sebenarnya berada dalam ijma' yang sarih. Sebenarnya berada dalam ijma' yang sarih. Seterusnya kita pergi kepada al-qiyas. Apa makna qiyas? Qiyas dari sudut syarak maknanya menyamakan hukum yang tidak mempunyai nas dengan hukum ataupun perkara yang mempunyai nas.
dalam kita kata dalam buku teks dia kata menyamakan hukum perkara yang tidak mempunyai hukum dalam nas dengan perkara yang mempunyai hukumnya dalam nas disebabkan persamaan sifat pada kedua-duanya ataupun persamaan illah. Dipanggil illah ni, sifat. Maknanya qiyas adalah ilhaku hukmi waqi'atin la nassa fiha bihukmi waqi'atin yunassu fiha. Maknanya kita hubungkan, kita samakan hukum satu masalah yang tak ada nas dengan hukum yang ada nas. Contoh saya kata, sembahyang, kalau kita ambil yang mudah, kita ambil yang dalam buku teks yang mudah. Nanti kita katakan secara lebih lanjut. Di mana orang yang berniaga ketika mana azan Jumaat dikumandangkan adalah haram hukumnya. Ini sabit dengan nas, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila diserukan untuk sembahyang Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera untuk ingat kepada Allah dan wadarul bai', dan tinggallah akan jual beli. Dalam ayat ini Allah Taala kata jangan ataupun tinggallah jual beli. Mana akad jual beli yang dilakukan pada hari Jumaat ketika azan dikumandangkan itu adalah haram hukumnya. Haram hukumnya ketika itu. Jadi timbul persoalan, bagaimana pula dengan sewa? Bagaimana dengan akad yang berkenaan gadai? Bagaimana dengan akad-akad yang lain? Adakah hukumnya mengambil hukum yang sama dengan jual beli? Haram. Hukum berkenaan dengan jual beli ada dengan nas, ada dalam nas. Hukum berkenaan dengan sewa, akad rahan ataupun kita kata gadai, akad apa saja yang lain, tidak ada nas yang sebut bahawa ia hukumnya macam ni ataupun macam ni. Jadi ulama menyatakan akad-akad yang lain selain daripada jual beli ni mengambil hukum yang sama dengan hukum jual beli, iaitu haram, kerana ada samanya illahnya, iaitu kedua-duanya ini yushghilu an-nas an dzikrillah, dia menyebabkan orang ni lupa dan lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun linsyighalin nas an dzikrillah, kerana manusia sibuk ketika itu dengan urusan akad, menyebabkan dia lupa daripada ingat Allah ataupun daripada mengerjakan sembahyang Jumaat. Maka kita tengok pada takrif tadi, apa yang dimanakan dengan qiyas? Qiyas maknanya kita menyamakan hukum yang tak ada nas. Tak ada nas. Hukum yang tidak ada nas. Tidak ada nas ni makna tidak ada keterangan daripada Quran dan hadis ataupun sunnah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis hukum dia. Kita samakan dia dengan yang ada nas. Yang tak ada nas tadi adalah akad jual beli, akad sewa menyewa, akad gadai, akad mudarabah, akad yang lain, sama ada apa pun jenis akad, itu tak ada nas. Kita samakan hukumnya dengan yang ada nas. Apa yang ada nas? Iaitu jual beli. Jual beli ada nas, itu hukumnya haram. Maka kita samakan hukum yang ni dengan hukum yang ni. Maksudnya bila hukum ni haram, maka ni pun jadi haram juga. Ni pun jadi haram juga. Kerana apa? Littihadi ataupun litasawihima fil illah, kerana keduanya sama dari sudut illah. Sama dari sudut illah ataupun dari sudut sifat. Kedua-duanya mempunyai sifat yang sama, iaitu melalaikan daripada ingat kepada Allah, ataupun kedua-duanya menyebabkan salat Jumaat ditinggalkan. Sama dia. Maka dengan demikian hukum akad-akad yang lain selain jual beli adalah haram juga sebagaimana akad jual beli. Okey, itu takrif. Jadi kalau saudara faham ini, insya-Allah tak semestinya kita ambil takrif sama sebiji dalam buku teks. Yang penting ada menyamakan ataupun menghubungkan hukum yang tak ada nas dengan yang ada nas, dengan hukum yang ada nas. Kerana samanya illah. Kerana samanya illah pada keduanya. Habis, itu takrif dia. Seterusnya kita tengok pada rukun. Rukun qiyas.
Qiyas ni ada berapa rukun? Ada 4 rukun. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga yang pertama kita ikut yang ni lah. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga hukmul asli. Kalau ikutlah, tapi sini tak ikut turutan. Al-illah yang keempat. Tak apa. Yang pertama dia kena ada aslu. Al-aslu ni maknanya hukum, al-aslu ni maknanya perkara yang asal. Perkara yang ada nas, macam tu. Perkara yang ada nas. Perkara yang ada nas. Ataupun sesuatu masalah yang ada nas. Ataupun yang dinyatakan hukum dia. Itu makna al-asl. Adapun al-far'u, sesuatu yang tidak ada nas. Peristiwa, perkara, sesuatu yang tak ada nas. Macam kita kata akad sewa-menyewa tadi. Akad gadaian. Akad pelaburan. Akad apa-apa pun. Yang mana dia tidak ada nas untuk isu yang tadi. Yang ketiga, hukum syarak, hukum asal dia. Hukum asal dia apa? Hukum pada masalah asal tu. Pada perkara asal tu hukum dia apa? Contoh haram tadi. Maka dia maka itu yang ketiga rukun. Yang keempat iaitu illah, sifat. Iaitu sifat persamaan yang ada antara hukum asal, antara perkara asal ataupun hukum asal dengan ataupun antara perkara yang asal dan perkara yang cabang ataupun perkara yang dikiaskan dengannya. Ataupun kalau kita kata maksud al-aslu ni perkara yang dikiaskan dengannya, dan al-far'u ni perkara yang dikiaskan. Hukum al-asli atau kita kata hukum asal, hukum perkara asal ataupun hukum perkara yang dikiaskan dengannya. Kemudian illah ialah sifat ataupun illah lah sebab ataupun sifat yang sama antara masalah asal dengan masalah yang fara' ataupun far'. Okey, ini rukun. Kena ingatlah al-aslu wal-far'u hukmul asli wa al-illah. Okey. Jadi contoh saudara saya tak perlu terang kerana saya dah terang tadi. Saya bagi contoh yang lain Nabi SAW, Nabi kata la yarithul qatil, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Seorang anak dia bunuh pak dia, tak boleh dia dapat harta pusaka. Tetapi bagaimana pula hukum orang yang menerima wasiat? Seorang ada diwasiatkan kepadanya dengan sejumlah harta selepas dia mati. Lalu kerana dia nak cepat nak harta ni, dia bunuh orang yang mewasiatkan dia. Adakah hukumnya mengambil hukum yang sama dengan hukum orang yang membunuh bagi kes orang yang waris ataupun orang yang menerima pusaka yang membunuh orang yang mati itu? Jadi di sini kerana tidak ada nas pada hukum wasiat itu, hukum wasiat maknanya hukum berkaitan tentang orang yang membunuh untuk menerima harta wasiat. Orang yang menerima wasiat dia bunuh orang yang memberi wasiat. Maka dia mengambil hukum yang sama. Kerana okey, kita tengok hukum masalah atau masalah penerimaan harta pusaka bagi orang yang membunuh orang yang mati tu ataupun orang yang mewariskan pusakanya, hukumnya adalah dia tidak akan menerima harta pusaka. Satu. Itu panggil al-aslu. Al-far'u di mana? Al-far'unya yang tak ada nas ni, apa dia? Iaitu orang yang menerima wasiat, membunuh orang yang memberi wasiat. Itu orang panggil al-far'u. Adapun hukum al-asli, hukum kepada perkara asal tadi adalah tidak menerima harta pusaka. Tak terima harta pusaka. Haram dan tak terima harta pusaka lah. Dan sebabnya apa? Sebabnya dia mempercepatkan sesuatu sebelum tiba masanya. Maka diharamkan dia daripada menerima harta pusaka. Itu illah dia. Illah ataupun sebab
ataupun sifat dia, dia mempercepatkan satu perkara sebelum tempoh dia. Okey. Kita tengok. Pada masalah wasiat tadi, adakah orang yang membunuh, orang yang memberi wasiat, orang yang menerima wasiat, dia bunuh orang yang memberi wasiat, adakah adanya sifat yang sama, iaitu dia mempercepatkan satu benda sebelum tiba masanya? Ya, ada. Maka kerana adanya sama sifat kedua-duanya, maka kita pun ambil jalan qiyas, samakan hukumnya juga. Itu hukumnya dia tidak akan menerima harta wasiat. Haram dia terima, bahkan dia tak boleh terima. Kerana elah yang sama pada wasiat dan harta pusaka sama. Sama juga dalam isu arak. Dalam isu arak ni ada nas. Itu al-aslu. Dadah ada nas, tak ada nas. Jadi macam mana kita nak kata dadah ni hukum macam mana? Kita melihat ataupun kita berpandukan kepada qiyas. Dadah tidak ada nas, itu far'. Ataupun kita panggil cabang dia, al-far'. Ni ada nas, arak ni dipanggil al-aslu. Apa dia hukum asal? Haram arak tu. Apa elah dia? Memabukkan. Okey, pada ataupun merosakkan akal. Pada elah itu, pada far' tu, pada arak itu, ada tak sifat yang sama yang ada pada arak, pada haram yang arak? Ada, iaitu memabukkan. Maka dia mengambil hukum yang sama. Jadi itu makna qiyas. Kadang-kadang dalam exam dia mari masalah, kita pun kata dia kata nyatakan hukum berserta dengan dalil. Kita kena reka lah. Bukan reka maksudnya kena, maknanya kita kena create, kita kena berpandukan pada dalil. Contoh, kita kata hukumnya adalah haram berpandukan kepada qiyas kerana sekian. Kerana sama dari sudut ilah dan sifatnya. Kita boleh create macam tu lah. Kalau dia tanya masalah-masalah moden yang baru, yang kita boleh relate dengan apa yang ada nas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ataupun yang terdapat hukum padanya. Adapun dari sudut autoriti qiyas ini dari sudut dia punya autoriti ataupun kita kata kehujannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pengajaran, wahai orang-orang yang ada akal fikiran, orang yang celik hati dia. Ambil pengajaran. Di sini Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala suruh orang Islam ni, dia ambil pengajaran apa hak yang berlaku kepada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ni, di mana mereka ni langgar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia membantu orang musyrikin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akibatnya mereka ni dikeluarkan daripada kota Madinah. Seperti yang dinyatakan dalam ayat dalam surah Al-Hashr. Boleh tengok di mana Allah Ta'ala kata kepada Imam, ambil pengajaran. Kalau mu ikut perangai macam orang Yahudi Bani Nadir ni, maka akibatnya sama juga. Mu dengan mereka, mu akan terima akibat yang sama. Di sini difahami, iktibar di sini, perkataan iktibar itu memberi makna qiyas. Ambil pengajaran. Mana kalau mu gini, mu akan terima. Macam sama juga yang telah diterima oleh mereka yang Allah Ta'ala binasakan, iaitu kaum Bani Yahudi An-Nadir yang mereka dihalau daripada kota Madinah. Sama juga dengan satu isu dalam hadis Nabi. Ini dalil juga. Disebut dalam buku teks. Tengok dalam buku teks, buku surat 83. Seorang perempuan, dia mari dekat Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, mak dia ni bernazar tapi tak sempat nak buat haji. Adakah dia ni boleh mengerjakan haji bagi pihak ibu dia? Nabi kata, na'am hujji anha. Bukan haji, di sini tu haji, tak betul. Hujji anha. Ya, Nabi kata, kerjakan haji untuk dia. Ara'aiti law kana ala ummika daynun, ala ummuki daynun, akunti qadiyah. Nabi kata, apa pandanganmu? Kalau makmu ni ada hutang, bukankah kamu ni kena tunaikan dia? Bila makmu ada hutang, makmu ada hutang orang, kena bayar. Bukankah kamu kena tunaikan? Nabi kata, iqdu fallahu ahaqqu an yuqda. Dalam riwayat dan di sini fallahu ahaqqu bil wafa. Maknanya Nabi kata tunaikan haji itu kerana hutang dengan Allah lebih utama dibayar. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, dalam satu riwayat. Hutang dengan Allah lebih layak dibayar. Maka di sini Nabi guna qiyas. Qiyas di mana? Nabi guna qiyas mana?
Kalau dengan hutang orang mu kena bayar, dengan hutang Allah Ta'ala kena bayar juga sebab dia hutang. Tak? Jadi Nabi memberi satu gambaran bahawa kias ini diguna pakai. Nabi guna kias. Nabi jawab dengan kias kepada sahabiah yang tanya tentang soalan yang kita katakan tadi. Jadi saudara, kita tengok last sekali tindakan untuk menjadikan dalil hukum syarak yang disepakati sebagai panduan hukum ataupun panduan untuk melaksanakan ketetapan khitab Allah. Ini saudara boleh bacalah sendiri. Saya akan baca secara ringkas. Tidak melakukan satu ibadat tanpa ilmu. Yang kedua, sentiasa merujuk fatwa terkini pada masalah-masalah baru. Ada masalah-masalah baru, dia tidak ada hukum. Di mana banyak hukum hakam yang mana pada hari ini ditentukan ataupun kita kata dikeluarkan berdasarkan kepada konsep kias tadi. Seterusnya tinggal tahap ataupun kita sentiasa meningkatkan tahap ilmu kita, ilmu pengetahuan, berhati-hati dengan ajaran sesat, berhati-hati menyebarkan hadis-hadis yang kita terima daripada media sosial kecuali setelah kita pastikan dia sahih. Ini adalah tindakan untuk menjadikan dalil hukum syarak yang disepakati sebagai panduan untuk melaksanakan ketetapan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara boleh tengok latihan pengukuhan itu, jawab, tengok dan cuba tanya guru-guru anda sekalian. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Apa yang lemah saya minta maaf baik-baik. Wassallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu lagi di dalam perbahasan berkenaan dalil-dalil hukum yang tidak disepakati insyaallah pada masa akan datang.